Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun sempat mengucapkan selamat tinggal kepada abangnya yang berusia 10 tahun sebelum dia dihanyutkan arus deras dalam sebuah longkang. Mangsa Muhammad Syafiq Mustaqim Muhammad Fadli berusia 8 tahun adalah murid di Sekolah Kebangsaan Nyatoh dan anak ketiga dari 4 adik-beradik. Kejadian yang berlaku berhampiran dengan rumah mangsa di Flat Cempaka di Seremban 2 meninggalkan kenangan pahit kepada abang sulung mangsa yang terpaksa menceritakan detik-detik tragis itu kepada keluarganya serta pihak penyelamat ketika itu. Tidak dapat bayangkan seorang kanak-kanak terpaksa menyaksikan pemergian adiknya pada waktu itu. Trauma yang dihadapinya belum tentu dapat ditanggung oleh orang dewasa sekalipun. Lalu, bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada 8 Mei 2021, ibu mangsa Nur Ain Ismail ketika kejadian berusia 27 tahun sedang bekerja di sebuah rumah kebajikan di Rasah. Petang itu, jam lebih kurang 4.30 petang, dia telah menerima panggilan daripada anak sulungnya yang mengatakan adiknya telah lemas dan dibawa arus deras. Terkejut dengan panggilan itu serta mendengar suara anaknya yang memaklumkan kejadian itu, hatinya menjadi tidak keruan dan berdoa agar anaknya berjaya diselamatkan. Tanpa berlengah, Nur Ain terus bergegas ke tempat kejadian. Sebelum kejadian iaitu pada pukul 2 petang, Nur Ain sempat pulang ke rumah dari tempat kerja dengan membawa makanan diminta oleh anaknya dan sejam selepas itu dia beredar ke tempat kerjanya semula. Dia juga sempat meninggalkan pesan kepada anak-anaknya supaya jangan keluar rumah kerana cuaca hujan lebat pada hari itu. Tidak disangka kejadian ini boleh berlaku kepada anaknya. Ketika ibu mangsa tiba di lokasi kejadian, dia melihat pihak penyelamat sudah memulakan operasi SAR bagi menyelamatkan anaknya. Jadi, apa yang telah berlaku pada hari itu? Menurut abang mangsa yang berusia 10 tahun, setelah ibunya pergi ke tempat kerja selepas menghantar makanan, dia dan adiknya telah keluar rumah untuk bermain memandangkan hujan sudah tidak lebat seperti sebelumnya. Mereka telah berjumpa dengan seorang rakan mereka yang berusia 12 tahun dan tinggal di tempat yang sama dengan mereka. Mereka kemudian pergi bermain di longkang besar untuk melihat air yang mengalir deras di dalam longkang tersebut. Longkang tersebut yang tidak bertutup dipercayai telah dicuri telah menarik perhatian mereka bertiga. Ketika itulah ianya bermula apabila mangsa tergelincir ke dalam longkang tersebut sebelum dibawa arus deras dan sempat mengucapkan selamat tinggal kepada abangnya. Abang mangsa yang panik telah berlari untuk mendapatkan bantuan dan menelefon ibunya bagi memaklumkan kejadian. Penduduk yang menyedari kejadian itu apabila diberitahu oleh rakan mangsa telah menelefon talian kecemasan bagi mendapatkan bantuan. Pada 4.20 petang, sepasukan 10 anggota polis bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan. Operasi dibantu pasukan bomba dengan kekuatan 14 anggota serta 9 unit scuba. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Said Ibrahim berkata, operasi mencari mangsa giat dilakukan di kolam tadahan air Taman Arowana Impian dengan bantuan 10 anggota polis serta 23 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2. Mengikut penilaian bomba, laluan air itu akan terus ke mambau dan tumpuan operasi pencarian dilakukan secara atas permukaan dan dibantu anggota scuba. Ketika kejadian, kawasan itu hujan lebat dan operasi pencarian masih dilakukan dari lokasi mangsa terjatuh sehingga ke Taman Arowana. Namun, pada hari itu, mangsa gagal dijumpai. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2 Muhammad Asri Abdul Hamid berkata, pencarian Muhammad Syafiq Mustaqim Muhammad Fadli yang ditangguh pada jam 3.30 pagi telah disambung semula sekitar 7.40 pagi ditumpukan di permukaan serta dasar sungai dan kolam tadahan air Taman Arowana. Pihak penyelamat telah dipecahkan kepada 2 pasukan iaitu pasukan pertama membuat pencarian dari lokasi awal mangsa terjatuh sehingga ke kolam takungan. Pasukan kedua pula dari kolam takungan hingga ke Sungai Linggi yang membabitkan pencarian sehingga sejauh 3 km dari lokasi mangsa terjatuh.
Pada hari itu, kekuatan anggota mencari dan menyelamat telah membabitkan 30 anggota daripada pelbagai agensi keselamatan termasuk pasukan penyelamat di air PPDA Bomber seramai 14 orang. Namun malangnya, pencarian pada hari kedua 9 Mei 2021 sehingga pukul 7 malam mangsa masih belum berjaya ditemui dan operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Ibu mangsa Nur Ain ternyata tidak dapat menahan sebab kerana terlalu sedih dengan tragedi menimpa keluarganya itu tatkala anaknya masih belum ditemui walaupun operasi SAR sudah dijalankan sebaik kejadian itu dilaporkan. Nur Ain masih setia menunggu di lokasi operasi SAR kerana tidak mampu untuk pulang ke rumah selagi anaknya itu belum ditemui. Hatinya tidak tenang selagi anaknya tidak dijumpai dan akan tetap tunggu di lokasi kejadian. Apabila ditanya tentang anaknya, Nur Ain bercerita yang dia telah membelikan baju baru untuk menyambut Aidilfitri tetapi rasa terkilan kerana baju Muhammad Syafiq Mustaqim sekadar tinggal kenangan. Dia rasa terkejut dengan sikap anak ketiga daripada 4 beradik itu yang tidak gembira dengan baju baru berkenaan kerana lazimnya dia akan teruja dengan benda baru termasuklah pakaian. Menurut ibu mangsa, dia tidak menyangka sama sekali perubahan sikap Muhammad Syafiq Mustaqim itu seolah-olah memberi petanda sesuatu akan berlaku kepada dirinya. Pada 10 Mei 2021, mayat mangsa ditemui selepas lebih 35 jam operasi mencari dan menyelamat dilakukan pasukan keselamatan terdiri Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPBM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketua Zon Seremban JBPM Negeri Sembilan Khir Amir Ahmad berkata mayat mangsa ditemui di kawasan kolam takungan tidak jauh dari lokasi mangsa terjatuh. Mereka temui mayatnya jam 7.30 pagi selepas usaha dilakukan bagi mengurangkan air dalam takungan dan seramai 56 anggota JPBM dan PDRM terbabit dalam operasi ini. Pelbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung dalam operasi termasuk ibu mangsa telah mengucapkan syukur apabila mayat mangsa telah dijumpai. Nur Ain yang reda dengan ketentuan ilahi sekalipun terpaksa melihat jasad anaknya dalam keadaan terbujur kaku sudah tidak bernyawa kerana akhirnya dapat melihat wajah anak ketiga daripada 4 beradik itu. Dia yang telah dimaklumkan oleh pasukan keselamatan mengenai penemuan mayat anaknya terus ke lokasi bersama suaminya. Mayat mangsa kemudian telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan telah dikebumikan pada keesokan harinya 11 Mei 2021. Sungguh menyayat hati apa yang telah terjadi. Namun siapalah kita untuk melawan takdir ilahi? Pemergiannya yang dilihat sebagai tragedi tragis di dunia ini sudah pastinya di taman syurga Allah dia sedang bermain-main dengan gembira. Dan untuk abang mangsa, kita doakan semoga kejadian ini menjadikan dirinya seorang anak yang soleh. Dia yang juga masih seorang kanak-kanak ketika kejadian, kita mendoakan agar dia tidak mengalami trauma dengan apa yang telah berlaku. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Syafiq Mustaqim. Bergembiralah di taman syurga Allah. Sekian.